Okey, teori pelanggaran, ada dua teori pelanggaran. Yang pertama, zarah bahan tindak balas perlu berlanggar dahulu baru dapat menghasilkan hasil tindak balas. Okey, maksudnya ini adalah bahan tindak balas, ini adalah hasil tindak balas. Jadi, untuk menghasilkan C, A perlu berlanggar dengan B untuk menghasilkan C. Kalau tak berlanggar, tak dapat nak menghasilkan hasil tindak balas iaitu C. Okey, yang kedua adalah kadar tindak balas bergantung kepada pelanggaran berkesan. Okey, maksud pelanggaran berkesan adalah pelanggaran yang boleh menghasilkan hasil tindak balas. Okey, contohnya macam ni kan. Kalau A berlanggar dengan B dapat menghasilkan C, itu kita kategorikan dia sebagai pelanggaran berkesan. Tapi kalau A dia berlanggar dengan B tapi tak menghasilkan C, jadi itu adalah bukan pelanggaran berkesan. Okey, jadi maksudnya sekarang ni syarat untuk mencapai pelanggaran berkesan, dia ada dua. Yang pertama adalah orientasi yang betul. Yang kedua mempunyai tenaga minimum sama atau lebih dari tenaga pengaktifan. Okey, kita tengok pada orientasi yang betul. Orientasi yang betul contohnya A perlu bertindak balas dengan B, bertindak balas dengan C untuk menghasilkan D. Okey, ibaratnya adalah laluan yang betul. Jadi maksudnya kalau A dia kena berlanggar dengan B dulu, kemudian berlanggar dengan C baru boleh dapat D. Itu adalah orientasi yang betul. Tapi kalau A berlanggar dengan C dahulu, kemudian baru berlanggar dengan B, itu adalah orientasi yang tak betul. Jadi dia tak dapat menghasilkan pelanggaran yang berkesan. Jadi maksudnya dia tak dapat menghasilkan D sebab syarat dia adalah A langgar dengan B dulu, kemudian langgar dengan C baru dapat D. Tapi kalau A langgar dengan C dulu baru dengan B, jadi dia tak akan dapat menghasilkan D. Jadi itu kita kategorikan dia sebagai pelanggaran tak berkesan. Kalau pelanggaran berkesan tu dapat menghasilkan hasil tindak balas. Okey, yang kedua adalah mempunyai tenaga minimum atau sama ataupun lebih dari tenaga pengaktifan. Okey, maksudnya sebelum dapat menghasilkan bahan tindak balas, hasil tindak balas, sebelum menghasilkan hasil tindak balas, bahan tindak balas dia perlu mempunyai tenaga yang cukup, tenaga yang cukup untuk bertindak balas bagi menghasilkan D. Contohnya kamu tengok pada gambar rajah yang ini. Tenaga pengaktifan ni maksudnya ibarat macam halangan yang perlu ditempuh untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ini adalah graf. Diagram diagram. Ini adalah bahan tindak balas. Berdasarkan pada contoh yang cikgu bagi tadi, A plus B. Ini adalah bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas C. EA ni, EA ni refer kepada tenaga pengaktifan. Maksudnya A dan B dia perlu lepas tenaga di sini. Katakan di sini adalah 100 joule. Jadi maksudnya A dan B dia perlu melepasi tenaga sebanyak 100 ataupun lebih untuk menghasilkan C. Kalau dia cuma ada tenaga, katakan bahan tindak balas A dan B, dia cuma ada 90 joule katakan. Jadi bila dia cuma ada 90 joule, tak cukup lagi 10 joule, jadi dia tak boleh menghasilkan hasil tindak balas iaitu C. Jadi syarat dia A dan B perlu ada minimum adalah 100 joule untuk menghasilkan C. Bahan yang berbeza dia mempunyai tenaga pengaktifan yang berbeza. Itu maksudnya tenaga pengaktifan. Syarat yang wajib untuk menghasilkan pelanggaran yang berkesan iaitu dapat menghasilkan C. Ini adalah tindak balas eksotermik. Ini adalah tindak balas endotermik. Sama juga konsep. Yang ni katakan bahan A.
Okey, tambah dengan bahan B. Jadi maksudnya EA ni adalah tenaga pengaktifan. Okey, dia nak menghasilkan C. Jadi A dan B dia perlu melepasi tenaga di sini. Kalau sini adalah 200 joule contoh. Okey, jadi dia perlu mempunyai tenaga yang cukup baru dia boleh dapat menghasilkan hasil tindak balas iaitu C. Okey, ini adalah refer kepada tenaga pengaktifan yang diperlukan untuk menghasilkan C.